Barang tu walaupun sudah siap akad jual beli dengan nawaitu gitu begini, angguk kepala bayar siap dah, tapi barang tu belum kita terima lagi, duduk dengan penjual lagi, maka selama mana barang tu kita tak terima, barang jual beli kita beli tu masih berada di penjual, duduk penjual pergi lagi, maka hukumnya barang tu masih lagi dalam jaminan dari pihak penjual. Jaminan lagu mana? Iaitu andai kata kita hak jual beli hari ni, tak ambil lagi barang, ambil esok lah. Lorak gaduh kau gitu gini, setengah pada setengah puak kita tu dia royak hari ni hari Ahad. Hari Ahad tak molek dia kata jual beli barang ni. Esok lah hari Senin hari molek. Nak ambil esok. Tiba-tiba barang tu kita tengok esok kereta gapo hilang. Barang tu dalam beli dah akak siap salah bening lah. Tomo hand sanitizer gapo satu jaket covid gapo ni. Tapi nak ambil esok. Barang tu tak terima lagi. Maka dia kaya barang kita beli walaupun penuh belaka dah, dia tu masih lagi di bawah jaminan penjual. Sebab dia belum berpindah milik lagi. Sebab pembeli belum terima lagi barang tu. Dengan kata lain, kalau barang tu rosak ke, hilang ke, tak? Ataupun sengaja penjual tu buat gitu gini menyebabkan rosak punah barang tu, nescaya dia royak pembelian itu akan terbatal dengan sendiri pembelian tadi, walaupun sudah akad gitu gini. Baik, bila terbatal gitu, pembeli tak ada kena apa-apa. Remo lah. Orang royak dah suruh ambil mari, tak suruh ambil mari, hilang kawan kena berganti. Hukumnya dia royak dah. Itu di bawah tanggungjawab penjual lagi, sebabnya belum terima lagi barang tu. Duk tangan dia lagi. Mana pembeli tak ada gapo. Nah. Baik. Kalau sekiranya bayar siap dah hari ni, barang tu rosak punah hilang esok, yustaraddus zaman. Pembeli boleh minta klik. Dah bagi dah hilang piti kak, barang mari piti kawin kalau nak klik. Boleh minta klik. Boleh minta klik kalau sekiranya duit tu transfer kau bayar belaka siap-siap dah. Gitu. Mana nak royak cerita pada kita bahawa sebab tu dia royak dalam kitab ni nya. Sebab tu kita tak boleh lagi nak jual kat orang lain barang tu. Sebelum daripada barang tu kita terima ataupun dalam milik kita hak kita beli saat ni. Walaupun sudah bayar gitu begini berapa, tak boleh lagi. Nak tak? Sebabnya masih lagi bawah tanggungjawab penjual lagi kita tak ambil. Nak jual guananya barang tu. Sebab dalam milik dia lagi. Gitu. Nak tak? Baik. Pembeli tak ada apa. Dah. Adapun dia kata apabila barang tersebut bila barang tu diterima, mana pembeli ni ambil dah barang tu, nescaya tanggungjawab tu berpindah pada pembeli dah lah, sebab dia terima dah. Ada. Mana kalau hilang, rosak, punah, curi demo gapo kak? Kita kira kak? Pakai sallallahu rabbuna, pakai demo tangguh lah nak buat guana. Gitu. Ada. Tu maksud dia. Baik, tengok dari kitab. Andai kata kita membeli sesuatu barang dan sudah dilakukan akad jual beli, maka barang itu belum milik kita, belum lagi hak kita lagi, sebelum kita ambil dan kita kuasai. Belum ada kita ambil, kita kuasai. Barang itu baru jadi milik kita. Baik. Nak kuasai ataupun berpindah barang jadi milik kita ni, lagu mana pula? Moga dalam kitab kita ni royak 3 baris gitu ya. Maka dia berbezalah. Berbeza, tak serupa, tak sama. Cara qobak, cara terima barang ni tak serupa. Tak serupa. Nak tak? Baik. Tak serupa tu nanti ambo cerita nak lagu mana cara nak terima dia. Baik, dia royak dalam kitab lagi. Kerana itu tidak boleh dijual. Sebab tu dia kata barang kita beli ni belum pada kita terima gitu gini, sebab tu tak boleh jual. Kau orang lain lagi. Nak tak? Ni nak royak Allah. Alhamdulillah. Kawan sesat tadi rugi petis 1,5 juta. Bayar siap kata Ferrari nak ambil esok. Nak semaya zuhur, lepas semaya zuhur nak kerah 45 orang supaya hajat sini.
Ada. Gigi tengok esok kereta pun tak ada tu apa lari begitu begini selok kera dia kakak sekalian. Tak boleh. Mana? Sebab tu dia kata tak boleh lagi kita nak jual barang tu kat orang. Kita nak buat ikut kita lah buat besar tu dah pigak. Tak comel lah buat tu. Ada. Nak buat biar kita tu duk pulah Ferrari dulu. Wong depan masjid kota boleh kira ada. Ni buat dah. Belum lagi. Kerana boleh terjadi, boleh jadi barang itu sudah dijual dapat diberikan kepada si pembeli. Boleh jadi lagu tu lah. Boleh kira dia royak begini dia jual kita, mari orang lain up sikit nya jual kat orang lain pula umpamanya boleh jadi nyanyi kita gitu. Baik tu hak dia royaknya berhubung dengan bab ni mana betul dah akak jual beli ke apa semua seberes dah, cuma selagi kita belum qabak, belum terima barang tu, belum sempurna milik kita 100%, belum tentu. Sehingga tu sebab tu hukum kata tak payah balah selagi belum terima barang tu, duduk nangis, duduk dia kira bawah tanggungjawab penjual lagi. Oh kalau gitu tinggal rumah dia semua, pisau kita tinggal ile bawah kita dah. Dah kita buat mari-mari dah umpama kalau kereta lah. Baik. Lagu mana cara nak terima tadi? Cara nak terima barang ni dia kata berbeza dengan bezanya barang jualan hak kita beli saat ni. Tu dia. Baik, dengan sebab tu dia kata maka kena tengok dalam dua keadaan. Biasalah kita dengar tu. Baik, pertama kena tengok harta tu, harta ada dua. Harta bahasa kita harta alih dengan harta tak alih alih. Harta alih ni kereta, motor, baju, kain, buku, tu harta alih lah, boleh alih. Ada. Harta tak alih alih ni rumah, tanah, tu harta tak alih alih. Ada. Maka dua-dua ni dia berbeza belaka, dia berbeza. Berbeza, Kalau harta alih, mana harta boleh alih, mudahlah terima dianya. Iaitu sama ada terima dia tu ialah kita ambil barang tu, ambil dengan tangan umpama serupa kain, baju, buku dan lain-lain benda lagu tu gak gando, gula, susu, sekup kita ambil barang tu gak buh dalam jabe baby buat klik mana belilah tu dia panggil terima dah tu. Tu dia ada. Baik. Tu kalau barang jenis lagu tu. Adapun dia kata boleh juga harta alih, contoh kereta nak baby tak alih dah kat sekali ada mau kereta nak baby. Maksudnya dengan kita memindahkan ambil suih start berubah klik. Ada tak baby kereta ni. Baik itu dia panggil terima dah tu. Mana kita ambil kereta tu start buat klik parking depan tangga umpamanya. Maka dia terima lah, dia kira terima lah lagu tu sebab benda tu benda besar. Lembu umpama pergi buat klik buat naik bil, buat naik lori lagu tu lah. Dia seumpamanya mudah. Kalau harta alih ni mudah cara terima dia. Baik, adapun kalau harta tu ialah harta tak alih alih, serupa rumah, tanah umpama tu barang harta tak alih alih. Baik. Maka cara terima dianya ialah dengan kita ni mengasingkan di antara kita dengan pembeli. Dan kita tu boleh menggunakan tanah ataupun rumah. Kalau rumah mudah, ada ambil tidak suwe anak koci. Anak koci rumah kan rumah gak ambil kita gak akak jual beli gapo kita gini gak duduk di rumah tu. Kata si duduk wi sewa kat orang kau. Mana anak koci duduk kita. Ada. Baik. Kalau tanah gak umpamanya kita masuk menanam kau gapo, kau menebah, kau menyaku, kau gapo. Ada. Dan juga kita menghilangkan halangan-halangan yang boleh menyebabkan kita tu barang tu tak boleh diserah pada kita. Ada menghilangkan larangan. Umpamanya kita kata kalau rumah saat ni kita menghilangkan larangan yang menyebabkan kita tu tidak benda tu rumah tak boleh serah pada kita ni. Maksudnya kalau tak boleh biaya panggil SKD kau gapo siji duduk umpamanya kita boleh dah benda-benda tu. Ada. Maru menyebabkan kita pun boleh terima rumah tu boleh duduk seller dengan molek. Itu kalau harta tu adalah harta tak boleh alih. Maka cara dia lagu tulah. Ada. Baik hak paling besar sekali zaman kita lah ni ialah kalau tanah enggak 14A lah dia akak sekalian.
Ada. Kena tukar nama gapo gitu gini lah. Ada. Kalau rumah pun gapo gitu gini tu boleh siji duduk, gapo boleh anak koci, gapo gitulah. Secara sah mengikut undang-undang. Sebab no zaman lah ni adik kakak tak boleh kira zaman lah ni. Ada. Tu dia. Dia banyak hak auta pun hak jane kita. Ada. Tu dia. Lagi tanah hak beli kabar-kabar orang pergi tengok pergi sodok tengok tender 3 nama atas tu ada mu pozek aku pozek mari. Baik. Hak tengok jelah nama. Ada biar tobik gram tu. Begitu. Duk main pozek saja belum tentu lagi. Dah. Sebab barang tu adalah harta tak alih. Serupalah dalam bab heboh kau gapo gitu belakang lah ni dia akak sekalian. Nak wis penuh heboh gapo mesti kena tukar nama sebab harta tu adalah harta tak alih. Dia panggil. Baik. Habis kat tu. Tengok dia royak. Tak dapat tidur dalam nak terima barang yang kita beli ni, barang-barang yang kita beli ini mesti kena mendapat izin daripada penjual. Perlu izin lagi kalau kita beli dah kan ni. Bayar siap dah kan ni. Mana? Gi sudah bayar beres. Gak ambil anak koci bong, gi start kat kebau. Aklik dak dia raya. Mesti kena dapat izin daripada penjual dulu. Lagu tu kah? Lagu tu. Ya kat sekalian. Apa hamba raya begitu? Kerana asal kalau kereta, kalau tanah, kalau rumah. Asalnya rumah ke kereta tu adalah milik dia. Milik siapa? Milik penjual. Pak kita beli dah ni. Nada. Maka tidak akan terkeluar. Tidak akan berpindah milik daripada kekuasaan penjual tu barang tu kecuali dengan izin dia. Sebab asal tu kalau rumah tu hak dia, kalau kereta dia asalnya. Bila kita beli, betul benar kita bayar, mesti nak pindah, nak terima wak klik gitu begini, kena dapat izin daripada dia. Tu dia. Lama dia tak izin, beratlah kita. Beli siap. Kalau tak izin dah buat klik hari ni. Ada. Bayar dah kan ni. Kalau tak izin. Tak izin. Ada. Kawan aku royak jual begini kan. Tu pesip perangai uduh. Jadi rakak sekali tak boleh kira. Ada. Maksud dia tak siwi jadi takut. Dia royak begini salahnya ripuk kau gapo gitu gen tak sesaga tu goning lagi dokumentasi tak sesaga apa. Ada pasal-pasal asyraka kita. Sebab tu dalam syarat dia jaga awal lagi mesti mana kecek kira sesat belakang beres tu. Beres belakang. Tak ada tinggal belakang. Tak ada. Boleh wakil kata nak. Boleh beres ambil wakil. Nah, umpamanya. Sebab benda tu asal. Kita beli pun barang tu duduk rumah dia. Duduk jabat dia. Duduk kedai dia. Umpamanya. Maka dengan sebab tu dia kata sikit buat kira molek-molek. Mana tidak akan jadi. Tidak akan sempurna. Milik berpindah tanggal barang tu. Walaupun kita beli cukup syarat rukun gitu begini. Baik. Kecuali kena dapat izin daripada penjual. Namanya toka agak berat kita beli Ferrari nyawi Lamborghini nyayo kita dia akak sekalian. Baik kena tengok dulu. Tu dia sebut. Baik. Makna kalau beli kereta, beli rumah, kalau tukar nama tu dia kira izin lah tu. Makna berlakulah jual beli sehingga kita bayar gapo gitu gini. Baik, di segi undang-undang bila dah pindah gitu kan dia kira terima lah tu. Kawan ni terima. Ada. Lepas tu kawan tu kalau barang-barang dia buat tubik lah barang dia tu. Kita buat masuk barang kita umpama. Pindah lah tu dia panggil. Ada. Anak kacik pagar pun kita ambil. Anak orang kacik rumah pun kita ambil. Dia kira pindah lah tu. Pindah milik. Baik. Izin pun dia beri lah. Sebab apa orang kata gitu. Contoh kita beli rumah second hand. Rumah orang duduk dah. Umpamanya. Ada. Baik. Dia pun jual kita dengan harga RM35,000. Dengan jual kosong. Maksudnya barang-barang kesel dia duduk dalam dia dah tu dia tak jual, dia nak ambil balik umpama. Jadi benda tu kita dah beli nak masuk tengok nak cak nak gapo nak kacak nak sorak dengan retin apa gitu gini boleh bui bayar gitu gini. Tapi dia ni duk cari moga PKPB ni payah nak boleh lori nak unggah barang boleh jadi sehari dua. Barang benda lagu ni lah dia kata kena tengok je. Sebab tu dia kata kena dapat izin daripada pembeli tu. Lama ke kita masuk gitu gini. Mari dia kita karate patuh. Hak zaman tak kutonggik lagi. Balah bola.
Sebab ambo pernah berlaku lagu ni. Ada hak tuai rumah jual rumah, contoh rumah second hand. Maka dia kena ingatlah. Kena dapat izin daripada pembeli. Maksudnya bagi ambo lagi dalam tu dia ada sari dua. Ada ambo waktu bik dulu bagi tu payah juga boleh lari lah ni. Umpamanya. Ada. Maka kena dapat izin daripada dia dulu. Walaupun selesai dah jual beli. Terima dah anak kau tidur pelikit kita dah umpamanya. Kena ada juga sebab asal dia. Kita sui balak. Gitulah. Mana kalau kira jelas dah tukar nama gapo dah semua bagi tak waktu bik lagi. Misalnya. Gitulah. Baik. Baru balik semula pengajian kita dalam muka surat 97. Sebabnya hamba tengok dalam kitab tu dia royaknya setelah kita dengar minggu lepas berhubung dengan bab tahu. Nak tahu bagi kita nak jual beli lagu tu lagu ni, setelah tahu jual lah kita berlaku jual beli, maka nak berpindah milik tu hamba pergi dulu muka surat 98 balik semula muka surat 97 nombor 132 tu faslun war riba. Ni satu fasal berhubung dengan bab riba. Dalam bab riba ni kok mata bahasa Arab tu dia royak kita ni dua baris dia akak sikit dua baris ya. Lepas tu dia syarah tu adalah beberapa baris setengah muka surat tu adik-adik sekalian. Mana kalau kita nak perjelas lah. Nak perjelas dalam bab riba ni, kita boleh baca sebagai panduan asas dalam kitab kita ni. Cuma kalau nak tahu secara jelas bab riba ni, kena baca dalam, kena tambah dalam kitab lain lagi lah. Adik-adik sekalian. Ada? Baik. Tapi sebagai asas tak apa kita baca. Baca dalam kitab kita ni nombor 132 muka surat 98 dah sebelah. Sebelah juga adik-adik sekalian. Di atas tu. Fasal tentang riba. Riba dalam bab riba. Masuk bab riba dah weh. Ada. Bukan riba anak gapo tu, riba anak tu lah gay 3 hari 3 malam po. Tak ada masalah tu. Riba di sini di segi istilahnya akad satu akad atas sesuatu. Dia panggil transaksi yang tertentu yang tidak diketahui persamaan nilai dia pada dia panggil timbangnya di segi hukum syarak, iaitu ketika akad walaupun diketahui selepas pada berlaku akad. Ada dia panggil riba. Ada ataupun dia panggil boleh berlaku riba ini akad atas sesuatu transaksi yang mana salah satu atau kedua-dua barang itu serah lewat menyebabkan dia jadi bertambah pada salah satu barang yang kita tukar tu jual beli saat ni. Itu dah dia panggil jadi riba. Ada riba. Baik. Dia pun royak sini. Secara umum kalau dalam kitab ni mungkin dia ada royak secara rekah ya. Ada. Tapi kalau tengok dalam kitab lain kat opsa sikit dia royak riba ni ada 6 jenis. Dia royak riba ni ada 6 jenis. So. Sebab itulah dia royak dalam bab akhir zaman ni sekurang-kurangnya kalau kita tak terlibat dengan muamalat secara riba pun sekurang bang dia tu kena uak dia tu kena beringatlah. Ada 6 jenis riba ni. Ada. Baik. Tengok dia royak dalam kitab ni. Riba, fasal tentang riba. Riba itu berlaku hanya pada emas, perak, perak 2 dia juga makanan mat'umat makanan. Dia royak kalau nak ingat mudah kan 3 ni secara umum. Bila dia buka kita pecah sasa kan makanan ni gapo dia pula tu bitlah bahagian-bahagian dia berdasar pada hadis hak Nabi sebut. Cuma kalau secara umum tak riba ni dia berlaku dalam perak dia juga makanan. Gitu. Tidak boleh, dia ayat dalam hukumnya, tidak boleh jual beli atau tukar menukar emas dengan emas. Tak beli sama emas tu. Tak habis lagi ayat dia dia baru ayat. Tak boleh jual beli tukar menukar emas dengan emas. Tidak boleh pula menukar perak dengan perak 2 kecuali. Tu nak ayat kecuali kalau sepadan sama berat timbangannya. Tu maksud sepadan tu sama berat serupa timbangannya dan tidak boleh dia panggil bertangguh, iaitu kena buat secara cash dan tunai.
Sebab barang ni termasuk dalam bab barang riba. Ada. Benda ni manusia bergantung. Mana dalil weh ambo baca, ambo ambil dalil dalam bab riba ni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Banyak hadis hubung dengan bab riba ni. Ada. Sama mau baca separuhnya. Baik, Nabi bersabda, la tabi'ul dhahaba bil-dhahabi illa masalan bimasalin. Jangan kamu buat transaksi jual beli. Masuk tukar menukar rupa ni. Ada. Emas dengan emas kecuali dia ayat lalu. Masalan bimasalin. Ada. Iaitu dengan serupa, sama berat timbangnya dia. Tak ingat dah. Mah jenis mah ni abang gua mau tak je pakai mah dia. Aku kata tak tahulah mana barang. Mah 91 ni ada. Mah 10. Lepas tu mah berapa lagi? Mah 9 kau mah berapa lah payah kita tak je pakai ni. Ada. Nak beli pun gua tak ada petih dia aku sekalian. Mah 9, mah 10 lah misalnya. Ada. Tak serupa tu. Emas 9, emas 10 ni merujuk pada kualiti. Bila sebut kata kualiti, harga tu ada sudah tentu berbeza. Maha murah tu. Ada. Baik, walaupun dia berbeza dalam bab ni, ada. Dia kira royak tak boleh. Mesti kena jual tu, dia panggil jual beli saat ni, mesti masalan bimasalin. Mesti kena tahulah maksud dia. Ada. Ketika akad tu. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan kamu melebihkan antara satu ke atas yang lain. Mah ni banyak ni, mak ni banyak ni, berapa gram tukar. Jual beli begitu, tak boleh. Begitu juga perak. Wala tabi'ul wariqa bil wariki illa masalan bi masalin. Perak pun serupa juga, tak boleh. Jual perak dengan perak ini kecuali kena serupa. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan kamu tu lebih antara satu sama lain. Ni hadis dia ayat cerita secara rekah. Baik, tu dia ceritanya mah dengan perak saja. Dalil hadis lain juga daripada Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Hak ni lebih jelas lagi hadis ni. Az-zahab bil-zahab. Mah mesti dengan mah. Ada. Tak boleh tukar dengan barang lain sebab barang tu adalah barang riba. Wal fiddatu bil fiddah. Perak dengan perak. Wal burru bil burri. Baik, burru bil burri makna gando dengan gando. Ini mat'umat tadi tu. Ada mat'umat makna makan ni. Dia riwayat dalam hadis ni. Baik, wasyairu bisyair. Dia juga dia kata syair ni Bali lah, Bali bahasa kita. Ada Bali. Barli. Bali mesti dengan Bali. Wal malhu bil malhi. Ada garai dengan garai. Jadi kalau capur pergi belakang gini dia akan sekalian, jenis-jenis barang-barang yang terlibat dengan riba ini ada semuanya ialah nekara. Ada mah perak. Tu jelas dia sebut tadi kan. Mah perak. Dua. Patu mat'umat, barang makan ni. Barang makan ni ada empat. Kamu ialah ganda. Ada. Dia panggil qamhu ataupun bur. Ganda. Jenis-jenis ganda lah tu. Baik. Berapa dah? Mah perak, ganda. Syair, Bali, pak. 5 buah tamar. Ada. Dia yang kenanya adalah garai. Ne semua jenis. Ni yaka. Ada. Ni yaka bendanya. Hak terlibat dengan riba ni. Hak disebut jelas dalam hadisnya ne perkara ni. Tetapi ada lagi hak-hak lain yang terlibat dikaitkan dengan dikiaskan kepada benda ni. Tu dia. Dikiaskan kepada barang-barang hak dia sebut saat ni makanan tadi. Kalau mah perak tu duit umpamanya. Ada. Gitu. Dikiaskan kepada ne perkara ni. Tapi hak asalnya ialah ne perkara ni. Ada. Baik, hak lain tu kita tidak rusing lah mana.
Biasalah ni gak emas perak lah kena beringatnya. Kita akan berdetail hak tu lah dia akak sekalian. Hak lain pun kita cerita juga dia akak sekalian. Ada. Dah. Oh kita selamat puak kita ni. Pasal puak kita tak makan gandu jarang-jarang. Tu pun lepeh tidak pun jepuk di sana tu ya. Ada. Baik, puak kita makannya makan berah. Ada. Baik. Oh model. Baik. Persetujuan tu boleh buat. Tapi di segi hukum tu masalah. Sebabnya barang tu mesti diketahui. Waktu akad. Jumlah berapa gitu gini. Bila berlaku pertambahan, emas 10 lebih mahal daripada emas 9. Ada. Terus sudah tentulah dia jadi 50 gram. Emas 10. Emas 9 dia lebih rendah. Tentu dia jadi 65 gram. Tu. Dia lebih 15 gram. Ni masalahnya. Ada. Jadi masalah. Lepas tu kalau lagu tu nak buat lagu mana? Ada. Nak buat lagu mana? Barang tu dia akak sekalian. Nak jadi boleh. Ada. Maksudnya ialah kita kena beli sosok. Maksudnya dia tak boleh tukar dengan begitu. Bila tukar, mu ambil model aku, model dia panggil latest emas 10, aku nak HPC klasik emas 9. Tapi barang tu tidak sama nilai dia. Dia jadi riba. Walaupun dia panggil hak ni adik akak sekalian cash barang tu. Tetapi baik barang ni dia panggil masuk dalam riba al-fadli. Dia panggil riba lebih. Emas 9 dengan emas 10 tu tak sama. Dia masuk dalam riba jenis riba, dia masuk dalam riba al-fadli. Hak pesi lambat bayar tu masuk dalam riba nasiah. Kerana bertangguh. Ni dia masuk dalam jenis riba mula-mula sekali. Riba al-fadli. Jadi lah ni cara saya kena pesasa transaksi. Emas 10 mu berapa? Beli. Ni emas mu berapa? Kena beli. Dia akak sekalian. Ada. Baru ia kena sesal lagu tu. Kalau tukar begitu, dia akan jadi pertambahan. Tak ada kena ingat emas ni adalah sudah tertulis jelas dah. Ittifaq ulama mengatakan barang itu adalah barang ribawi. Mesti kena beringat dalam baik ribawi ni mesti kena beringat sangat-sangat supaya tidak terlibat dalam riba yang panggil riba al-fadl. Kita akan dia kat sekali kita pergi tengok sosok riba ni. Baik biar kita jelas lagu mana riba ni, lagu mana berlaku transaksi dia. Kita akan buat, kita akan pergi. Cuma pertanyaan kita royak lalu kat sekalian. Baik. Okey, tak habis lagi hadis tadi. Azhab mana hadis tadi? Azhab bil zahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri, gandu dengan gandu, wasyairu bis syair, bali dengan bali, wal malhu bil malhi, bergarang dengan garang, masalan bi masalin. Masalah bi masalin sama timbangnya. Baik, guna sama timbangnya dia. Baik, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Masalan bi masalin, yadan bi yadin. Yadan bi yadin, cash. Tukar selalu. Jual beli itu cash selalu. Sebab kalau dia tukar ataupun lewat, dia akan jadi pertambahan itu akan jadi mudah riba nasiah. Riba kerana bertangguh. Faman zada, bagi siapa tambah. Hak ni 15%, 15 gram jadi lebih tadi. Siapa dia tambah? Awis tazada, ataupun salah seorang itu minta tambah. Kawan emas 10, hak letus pula. Demo zaman Nabi Nuh, ada emas 9. Minta tambah lagi tu. Kena manyuk sikit kau faqad arba. Maka orang ni telah melakukan transaksi riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Orang hak jo ngambil, orang hak jo bui serupa. Boleh nyawa belaka terlibat dengan riba belaka. Dia raya. Ada. Maka dia akak sekalian kita akan royak cara. Ada 3 cara. Dia akak sekalian kita akan royak sosok cara lagu mana antaranya cash tadi. Ada.
lagu mana cara untuk penyucian jiwa, dia panggil harta kita dah supaya tak terlibat dengan riba. Tak koyak sekadar yang dibolehkan dia akak sekalian, supaya kita boleh jelas dia tidak terlibat dengan riba. Termasuklah orang buat ansure, bayaran ansure mah. Ramai adik akak sekalian bayaran ansure mah. Baik, bayaran ansure mah kalau sekiranya dia mah ni bagi ribawi. Tetapi adik akak sekalian kalau sekiranya dia buat ansure tadi, nak beli mah tapi tak ada pitih cash, terpaksa kena beli ansure. Dia pun nak pergi beli dengan kedabi, tak bui dia akak sekalian. Ada tak bui. Baik, lalu ada broker lain nama dia C ni pergi beli barang tu, dia pun jual kita dia akak sekalian. Ada barang mah saat ni. Baik, dengan harga yang bertangguh, tapi kita balik semula kepada baik bitaksib hari tu, iaitu dengan ansure dia akak sekalian. Boleh, tapi dengan syarat dia yang ketat. Sebab apa dia akak sekalian kena ingat, emas ni adalah satu barang ribawi yang mesti kena beringat sangat-sangat. Kalau tidak kok mana-mana dia akan kena. Sebab emas ni bila akak tak kena, dia akak sekalian dia akan jadi riba tadilah. Sebab dia tu barang tu adalah barang yang kita panggil barang ribawi. Jadi syarat dia sangat-sangat ketat kalau nak buat. Sebabnya ambo yakin dia percaya puak kita memang ramai hak beli emas ni dengan cara ialah ansure. Sebab emas ni mahal lah ni. Ada. Tapi orang kata ni bayar cash belaka. Dia akak sekalian tak tahulah pesaning kau besar mana tak tahulah. Tapi nak ayatnya gitu. Tapi hak mana ansure tu, baik kita akan royak sekak boleh, sekak tak boleh. Gitulah meroyak dia akak sekalian. Tak boleh lama malam ni dia akak sekalian. Moga ada program lagi di hotel H Elite dia akak sekalian kena pergi sana polok malam ni. Lagu itulah dia akak sekalian. Moga duk main, moga PKP pula. Jangan pergi di Terengganu gapo dia akak sekalian. Klik pakai gelar merah ada pasar ke. Ada. Sekolah pun tutup dah kerana dia akak sekalian. Kita bimbang. Patu ada malam tidak berbau tak dia akak sekalian, salah seorang daripada orang Kelantan kita terlibat dengan jatuh helikopter pukul 12:47 pagi tadi di dalam perjalanan nak pergi ke Sepoh di Taman Malawati dia akak sekalian. Aksiden gitu gini, salah seorangnya orang yang kuat mengikuti info banjir. Di Kelantan kita ni orang muda lagi, jadi umur dia setakat tu meninggal dunia, tak tahulah setakat mana, tak ada nak baca petang ni, cuma baca pukul 2 tadinya. Berasa sedih jugalah sahabat kita buat kerja banyak menolong dalam info banjir negeri Kelantan ni. Ya akak sekalian, malang tidak berbau meninggal dunia dalam helikopter jatuh pukul 11:47 pagi tadi. Mungkin tu dah kali dalam berita kali, kamu tengok dalam Astro Awan pagi tadi lagi tu. Ya akak sekalian, malam tidak berbau. Duk COVID. Allah Taala ambil ke jatuh helikopter boleh juga dia akak sekalian. Main-main. Ada. Tak tahu orang mana boleh jadi orang kota, orang mana mau tak tahulah dia akak sekalian. Yang baik ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik kelemahan diri hamba, yang baik kita buat tauladan dan tidak baik kita buatlah jauh-jauh jadi kesempatan bagi kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.